dan menyatakan segala segi kehidupan manusia. Di antara kita yang diturunkan oleh Allah kepada manusia dengan wahyu ataupun wahyu yang disampaikan kepada Rasul-Rasul ialah Al-Quran Karim, kitab yang dibaca yang paling mulia, diwahyukan kepada Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Quran adalah kitab yang paling mulia dan paling besar, kerana bukan sahaja Quran ini kalam Allah, sama dengan kitab-kitab yang lain, ilmu Allah merupakan sifat-sifat dari Allah Ta'ala. Quran diturunkan di akhir zaman kepada Nabi akhir zaman, diturunkan oleh Allah kepada Rasul yang dilantik sebelum ditamatkan alam ini dengan berlakunya kiamat. Kitab ini lebih besar daripada kitab di zaman dulu yang diturunkan untuk satu kaum saja, untuk satu bangsa saja, untuk satu negeri saja, dan untuk satu zaman, satu masa saja. Adapun Al-Quran Karim diturunkan untuk semuanya. Kita melihat sendiri pada hari ini Allah Ta'ala telah memberi kepada manusia dengan sedikit ilmu melalui akal dan kajian yang dibuat. Firman Allah Ta'ala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah diberi kepada kamu daripada ilmu melainkan sedikit saja. Dengan ilmu yang sedikit itu, manusia boleh mereka berbagai-bagai alat. Bukan sahaja memudahkan perjalanan ke negeri yang jauh dalam masa yang cepat, kapal terbang yang boleh mengisi penumpang yang lama, yang lain. Bahkan alat-alat perhubungan, bukan sahaja telefon, wireless, internet yang tidak menggunakan wayar, boleh berhubung dengan cepat di seluruh dunia, sehingga manusia boleh tahu dengan mudah dan cepat di antara satu sama lain. Maka bagi akhir zaman ini kita melihat sendiri bagaimana mukjizat Al-Quran. Cukup dengan satu kitab saja yang diberi kepada Rasul akhir zaman Muhammad SAW, yang dilantik oleh Allah Ta'ala untuk seluruh dunia, menyampaikan Quran itu kepada manusia. Setelah disampaikan semuanya dan ditegamkan cara-cara beramal dengan Quran itu, Allah Ta'ala mematikan, mewafatkan Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad SAW diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, Al-Quran Karim menjadi mukjizat yang hidup sehingga hari kiamat. Ilmu yang hidup bukan saja dibaca, dihurai dan tafsir, menunjukkan kepada manusia jalan yang betul, cara-cara yang betul mengenal Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengurus kehidupan dunia, menggunakan benda-benda yang dijadikan oleh Allah yang memberi manfaat, menolong yang mudarat dengan cara yang baik, yang betul, menegakkan tauhid. Syahidallahu wa annahu la ilaha illa hu
wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu, telah menyaksikan oleh Allah bahawa tidak ada Tuhan melainkan Dia. Allah saja Tuhan. Wal malaikat wa ulul ilm, malaikat dan ahli-ahli ilmu, para ulama menjadi saksi bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Qa'iman bil qist, Allah itu yang menegakkan perkara yang adil, yang baik, yang betul. Inna dina 'inda Allahi al-Islam, sesungguhnya din di sisi Allah ialah Islam. Di mana Islam itu terkandung di dalam Al-Quran Al-Karim. Cara-cara yang diajar beramal dengannya oleh Nabi Muhammad SAW. Disebut dalam hadis, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyang kamu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Khudhu anni manasikakum, ambil daripada aku cara-cara ibadat haji. Begitulah urusan-urusan yang lain. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasul bawa, ambil. Apa-apa yang Rasul larang, berhenti, jangan buat. Innamal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama, orang-orang alim yang mewarisi ilmu Al-Quran, ilmu agama, adalah orang-orang yang menjadi waris, menerima pusaka Nabi. Allah Ta'ala memelihara Al-Quran Al-Karim sehingga hari kiamat. Kitab-kitab zaman dahulu, Taurat, Zabur, Injil, dan Sahifah-Sahifah, diubah dan dipindah oleh ulama-ulama agama Islam zaman dahulu yang menyeleweng. Ulama-ulama yang benar tidak boleh bertahan. Adapun Al-Quran Al-Karim dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan peringatan Al-Quran ini, dan kamilah yang memeliharanya. Allah Ta'ala memelihara Al-Quran di dalam dada para ulama melalui tulisan, melalui hafalan, sehingga ilmu yang ada dalam Quran tidak boleh dihapuskan selagi dunia ini tak kiamat. Bila Allah nak mengiamatkan dunia, maka ulama-ulama dimatikan oleh Allah. Tidak ada lagi orang yang mengajar, tak ada lagi orang yang tahu Quran, tak ada lagi orang Islam. Manusia jadi binatang. Masa itulah berlakunya kiamat yang menghancurkan dunia. Quran dipelihara oleh Allah selagi belum berlakunya kiamat. Quran teguh dan kuat, boleh menghadapi manusia di sepanjang zaman. Ada perkara yang tetap, ada perkara yang berubah. Perkara yang tetap, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Ini tak berubah. Tak berubah sejak Nabi Adam sehingga hari kiamat. Bersembahyang menyembah Allah tidak berubah. Yang berubah mungkin jumlah sembahyang saja, antara satu Nabi dengan satu Nabi. Yang berubah ialah beberapa syariat. Ada yang diharamkan dulu, dihalalkan sekarang. Yang diharamkan dahulu, dihalalkan sekarang. Ada yang diharamkan selama-lama, yang dihalalkan selama-lama. Dalam perkara yang boleh dipikir oleh manusia, Allah Ta'ala menetapkan daftar umum. Manusia boleh ikut, boleh buat mengikut daftar umum ini. Dalam perkara yang manusia tak boleh fikir dengan akalnya,
Allah Ta'ala meletakkan dengan nafs. Ini manusia tak mampu nanti. Allah Ta'ala tunjukkan. Dinyatakan di dalamnya aqaidul iman. Di dalam Quran itu dinyatakan aqaidul iman, iaitulah simpulan-simpulan iman, rukun-rukun iman, perkara yang berkait dengan iman, berkait dengan kepercayaan kepada Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, kepercayaan kepada perkara yang lain, malaikat, dosa dan pahala, kepercayaan kepada peristiwa yang berlaku mati dan hari kiamat. Dinyatakan perkara kepercayaan ini, dinyatakan di dalam Al-Quran Karim, rukun-rukun iman yang kita kena ikut, kita kena pegang. Jangan pandang reka-reka dan buat-buat sendiri. Kalau buat-buat sendiri, maka latih batu jadi Tuhan, lembu jadi Tuhan, anjing jadi Tuhan, macam-macam jadi sesat. Manusia yang cerdik jadi bodoh daripada lembu, lebih daripada batu. Ini akan berlaku. Ikut petunjuk Tuhan, orang manusia jadi mulia, jadi molek. Bagaimana beribadah? Disebut dulu tadi. Jangan pandang reka-reka buat ibadah. Nabi dah ajar semayang bagaimana? Semayang waktu, rukun semayang, saya tahu semayang Nabi ajar. Jangan nak tutup pandang semayang batin lah, semayang telah itu mengalu. Bukan mengaji pakai reka sendiri, masuk neraka. Masuk neraka. Bersama dengan iblis, dengan syaitan. Iblis dengan syaitan dulu kalau nampak benda-benda pelik. Jaga benda-benda pelik sementara saja. Ditipu oleh iblis. Ikut apa yang ada dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW. Sehat-sehatlah, segera-segeralah, hidup-hiduplah, mati-matilah. Ini oleh kerana berobat dengan cara syaitan nak buat baik, mari ikut syaitan. Jaga. Sehatlah. Lepas tu kan berobat tak baik. Dengan ayat Quran takkan nak berobat tak baik. Dengan obat sembuh takkan berobat tak baik. Tak baik. Tuhan nak beri pahala. Nak beri pahala pada kita. Mati dapat pahala. Berobat dengan syaitan baik orang sekolah. Jaga lepas tu masuk neraka, sakit lagi. Itulah. Dia kena faham mana-mana. Kehidupan kita adalah beruji oleh Allah Ta'ala. Dicoba oleh Allah Ta'ala. Dalam perkara iman, ada agama yang mengajar manusia ini lepas mati jadi tanah, tak ada apa-apa. Ada agama yang kalau mengajar manusia bila mati roh dia masuk dalam paha yang hidup paha dia mengaruh itu. Ada agama yang mengajar manusia ni mati masuk dalam neraka, masuk dalam buaya, masuk dalam lembu, masuk dalam berok, masuk dalam macam-macam, menjelma dari neraka. Ini mengaruh. Ini ajaran yang tahu. Orang Melayu ada juga percaya ni. Maya dia percaya benda dia. Ini mengaruh. Buaya dok ini dalam 5 awal dia lah. Dia mengaruh semua. Ini bukan ajaran Islam. Ini ajaran yang dipengaruhi oleh agama lain. Sakibaki yang ada pada permainan itu yang bukan Islam. Tak boleh makan dia tu, tak boleh makan dia ni. Dan sebab-sebabnya adalah asal-usul yang dia mengaruh dia. Ini tanasuhul arwah. Ruh-ruh yang mati duduk dalam benda lain. Ini bukan ajaran Islam. Kita diajar oleh Islam. Lepas mati ada alam barzakh, ada alam kubur, alam roh di sisi Allah Ta'ala. Lepas itu dibangkitkan semula. Ada nikmat dan seksa kubur dibangkitkan semula pada masyarakat Islam. Ini yang diajar oleh Quran. Jangan buat hal lain. Kita makan hal lain pula. Ini mengaruh. Bila
Bila orang mati, hari yang berapa kena pasang pelita. Sebab balik tengok anak-anak kata. Ini mengaku ni, sakit bakri. Sakit bakri ajaran sebelum Islam. Kerana ulama-ulama kita zaman dulu sekolah mengajar mengucap roket masyarakat. Ajar waktu dulu. Orang dulu masih lagi ada sakit bakri. Ajaran yang bukan Islam. Kita kena balik kepada aqaidul iman yang diajar oleh Quran, yang diajar oleh Nabi SAW. Dalam perkara ibadah ni sembahyang, puasa, zakat, haji, ibadah ruh dan jasad, ibadah jasad saja, ibadah ruh saja, ibadah harta, ini ibadah, dinamakan ibadah. Ibadah ruh dan jasad sembahyang. Ibadah harta, zakat. Ruh, jasad dan harta, haji. Haji pelajar. Ibadah ini. Yang dinamakan sembahyang, puasa, zakat, haji, sedekah, tahmid, tahlil, berdoa, bersumpah, bernazar, itu ibadah. Perkara ibadah yang disebut dalam kitab-kitab. Kemudian muamalat yang berkait dengan berniaga, berkait dengan bercocok tanam, cocok tanam. Termasuklah munakahat yang berkait dengan keluarga, berkahwin, bernafkah, berkeluarga, berkelahi, bercerak. Nak selesaikan masalah sebut dalam perang. Ahya'ul Mawad, buku tanah. Berkait dengan perniagaan, berkait dengan perniagaan dalam negeri, perniagaan antara bangsa, berkait dengan perlembagaan negara, undang-undang negara, undang-undang perdagangan, undang-undang jenayah, jenayah orang dan jenayah antara bangsa, semua ada dalam Quran. Jenayah antara negara dengan negara ada dalam Quran. Ubat ataupun jenayah, hukuman atau jenayah yang berkait dengan akhlak, ini ada dalam Quran. Akhlak ini disebut dengan tasawuf. Itu akhlak. Iaitulah sifat yang ada dalam hati yang melahirkan ikhlas, melahirkan sabar, melahirkan syukur, melahirkan wara', melahirkan ini akhlak, sifat yang ada dalam hati. Ini adalah ajaran Islam, yaitu akidah, syariat dan akhlak, tiga perkara. Iman, Islam dan ihsan disebut dengan ma'rifah, syariat dan hakikat, disebut oleh setengah hakikat. Itu akhlak. Dan tiga-tiga ini kena ada berlaku. Tiga-tiga ini kena ada berlaku. Kalau saja tidak sah Islam, yang tak betul Islam. Ada orang yang mengaji akidah dia, mak pekor tak ngaji, ngaji pekor, tasawuf tak ngaji, mengaji tasawuf, pekor tak ngaji, tak betul. Tak betul. Disebut dalam syarah fikah. Syarah fikah. Fikah ni masuk oleh kita tasawuf ni, dengan syarah kita fikah. Yuqadul imam. Man tasawwafa, man tafaqaha bi ghairi tasawwufin, faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin, faqad tazandaqa. Barang siapa yang berfiqh tidak tasawuf jadi fasik. Barang siapa yang bertasawuf tidak fiqh jadi kafir. Na'udzubillah. Tasawuf saja. Dia ramai. Oh, pasal tinggi tasawuf dia, tinggi fiqh dia. Fiqh dan akidah tidak mengaji. Tiba-tiba jadi kafir. Na'udzubillah. Dia pasal tinggi sana. Berlaku keramah-keramah, rupanya syaitan boleh kata. Syaitan dulu tunjuk benda-benda yang jelek kepada dia. Dia ingat ke siapa tinggi dan martabat. Rupanya syaitan boleh kata. Ini bahaya. Dan sebab itu, kita kena balik kepada apa yang ditunjuk oleh Nabi. Nabi kata, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu wa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan urusan agama, bukan daripada perkara yang aku ajar, kata Nabi. Bukan daripada agama. Nabi sebut ni.
Kerana kita kena terima Islam ni daripada Nabi. Ikut Tok Guru pun kalau Tok Guru ikut Nabi. Kalau Tok Guru tak ikut Nabi tu bukan Tok Guru, Tok Haru. Kena ikut Nabi selagi dia ikut Nabi. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar bila menjadi khalifah menyebut dalam ucapan dia, ati'uni ma ata'tullah wa rasulah fa idza asaitullah wa rasulahu fala ta'ata li alaikum. Taat kepada aku selagi aku taat kepada Allah dan Rasul. Kalau aku tak taat kepada Allah dan Rasul, jangan lagi taat kepada aku, kata Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ni as-Siddiq. Yang keenam, dalam Quran disebut qasasul anbiya dan kaum mereka sebagai iktibar. Dalam Quran juga disebut kisah nabi-nabi, rasul-rasul zaman dahulu. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain disebut dalam Quran. Kisah orang-orang yang baik, Nabi Khadir, kisah Zulqarnain disebut dalam Quran. Orang-orang yang saleh. Disebut kaum-kaum zaman dulu yang zalim, yang jahat, Fir'aun, Namrud, Qarun. Disebut dalam Quran, nama dia bukan main, sebut dalam Quran nama dia, tapi nama jahat. Ada juga dalam Quran, tapi jahat. Abu Lahab disebut nama dalam Quran. Mereka yang jahat, yang lawan Allah Ta'ala. Iblis disebut dalam Quran, syaitan. Dilaknat oleh Allah Ta'ala. Al-Quran juga menjadi mukjizat yang paling besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran adalah mukjizat. Mukjizat perkara yang tak boleh dilawan, tak boleh dicabar, tak boleh dilawan. Kalau lawan, kalah. Macam mukjizat Nabi zaman dulu, Allah Ta'ala beri mengikut keadaan kaum masing-masing. Nabi Ibrahim mukjizat, tak hangus dia bakar api. Namrud nak lawan Nabi Ibrahim, keruh, suruh akut kayu api sebanyak-banyaknya. Cucu api, besar berdoa, api tak boleh nak pergi dekat. Letak Ibrahim dalam menjanik untuk dilantar. Letak dalam bidah. Di bidah Ibrahim jatuh dalam api, dah anguh. Itu mukjizat Nabi Ibrahim. Nabi Daud boleh Nabi Musa dengan tongkatnya. Tongkat jadi ular, keluar cahaya melalui tangannya. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Nabi Daud besi yang keras jadi lembut. Nabi Sulaiman boleh menguasai burung yang terbang di udara ikut arahan dia. Tahu bahasa yang diucap oleh binatang, semut cakap pun dia tahu. Dengar semut yang halus cakap, Nabi Sulaiman dengar. Duk tengah terbang di udara, tahu semut ada bawah, turun Nabi Sulaiman. Dalam kisah yang terkenal dalam Quran. Boleh menguasai jin, makhluk yang gaib. Yang beriman, yang kafir, boleh diarah oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu mukjizat Nabi Sulaiman. Nabi Isa diberi mukjizat boleh menghidupkan orang mati. Yang sudah mati, di doanya fikah bangun hidup. Molek-molek ada. Dan mukjizat-mukjizat yang lain. Mengikut cabaran di zaman masing-masing. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat Al-Quran. Mukjizat ilmu. Semua ilmu agama, ilmu kemasyarakatan, ilmu sejarah, ilmu politik, ilmu ekonomi kalah dengan Al-Quran Karim. Undang-undang kalah dengan Al-Quran Karim. Quran adalah mukjizat. Setelah berlaku di zaman moden, zaman baru ini, dua peperangan dunia. Perang dunia yang pertama, perang dunia yang kedua, menyebabkan berjuta-juta manusia mati. Lalu ahli undang-undang di peringkat dunia bermesyuarat di Belanda nak menggubal undang-undang antarabangsa. Tak temu puca nak buat undang-undang antarabangsa.
Sehingga mereka merojokkan kepada terjemahan Al-Quran Karim. Rojok pada kitab-kitab fiqh Islam. Di sana ada undang-undang daripada Al-Quran Karim yang berkait dengan hubungan antara bangsa. Walaupun mereka kata tak percaya ke Quran, tapi jeli juga tengok. Jeli juga tengok. Begitulah ahli-ahli sains angkasa lepas. Jeli juga tengok Quran. Quran menceritakan tentang bulan, matahari, bintang-bintang cakrawala yang berada di langit. Lepas tu mereka guna teropong. Bila teropong, Quran kata begini, dia kata begini. Dia kata Quran tak betul. Hari ini ada alat lagi. Tengok Quran betul. Banyak ahli-ahli sains yang masuk Islam bila dibaca terjemahan Al-Quran Al-Karim. Begitulah dalam undang-undang. Buat undang-undang nak mengatasi masalah jenayah. Tak boleh nak atasi. Buatlah. Kalau tak ikut hukum yang ada dalam Quran, tak boleh selesai masalah. Quran adalah petunjuk Allah. Yang paling besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada mukjizat-mukjizat yang lain. Banyak mukjizat Nabi. Antaranya makanan yang sedikit boleh dimakan oleh orang yang ramai, ratus-ratus orang, ribu orang pun tak apa. Makanan untuk seorang dia. Mukjizat Nabi. Macam-macam mukjizat disebut dalam hadis. Batu beri salam. Dalam banyak mukjizat, Quran adalah mukjizat yang paling besar. Sehingga hari kiamat mukjizat Quran ni. Bukan saja ilmunya, termasuklah karamah, kemuliaan, keberkatan yang ada daripada Al-Quran Karim. Di mana terbukti di dalamnya perkara-perkara berikut. Satu, al-i'jazul balaghi, mukjizat dari segi keindahan bahasa. Orang yang mengaji ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab, ilmu sastra Arab, dia akan dapati Quran adalah mukjizat. Sehingga penyair-penyair Arab, ahli-ahli pidato Arab, pengarang-pengarang Arab yang bijak-bijak di zaman dulu bila dengar Al-Quran, kalah dengan Quran. Ini bukan cakap manusia, bukan tulisan manusia. Yang kedua, al-i'jazut tashri'i, mukjizat dari segi hukum syarak. Hukum yang ada dalam Quran adalah mukjizat. Barang siapa yang cuba nak lawan hukum yang ada dalam Quran, kalah. Contohnya Quran kata babi adalah haram. Babi adalah haram. Semua yang diharamkan itu mesti ada mudarat, ada penyakit. Hari ini ternyata dalam daging babi itu ada penyakit yang susah nak diobat. Mereka nak makan-makanlah. Tuhan kata haram, tak boleh. Degil nak lawan juga. Berzina adalah haram. Berkahwin disuruh oleh Allah Ta'ala. Berkahwin boleh hanuk, tak boleh hanuk, tak ada apa-apa. Bergaul dengan isteri. Berzina mendatangkan penyakit. Tengok supaya dia. Ini mukjizat Al-Quran Al-Karim yang kita kena sedar. Arak adalah haram, judi adalah haram. Nak lawan, lawanlah, boleh penyakit. Tuhan kata pencuri kena kerak tangan. Dia kata tak boleh pakai zaman ni. Kau banyak orang curi. Kau banyak tiap-tiap lorong. Lagi tak kerak tangan, itulah tak boleh selesai masalah. Kena ikut hukum yang ada dalam Quran. Itu mukjizat dari segi hukum syarak. Al-i'jazul ilmi, mukjizat dari segi keilmuan, dari segi sains. Ilmu sains. Quran adalah mukjizat. Yang keempat, kenyataannya tentang perkara-perkara gaib dan umat-umat yang lalu. Quran menceritakan umat-umat zaman dulu. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun dan lain-lain. Sakit-bakinya masih ada. Kesan-kesannya masih ada. Ada di antaranya yang duduk di atas tanah, yang dapat dilihat oleh manusia di seluruh dunia.
Ada di antaranya yang terpendam di dalam tanah. Bila digali, dijumpai kesan-kesannya. Menunjukkan perkara gaib, perkara lalu yang disebut oleh Quran adalah benar. Yang kelima, kebenaran apa yang dijanjikan dan diberitahu tentang perkara-perkara yang akan berlaku. Perkara yang akan berlaku, Al-Quran kata berlakulah. Contohnya bila manusia buat kaca atas muka bumi, berlaku kerosakan. Rasalah hari ini. Panah tak menentu, hujan tak menentu, gempa bumi tak menentu, ribut taufan tak menentu. Quran dah beritahu. Begitulah akan berlakunya kiamat. Akan berlaku, betul. Apa yang Quran sebut adalah betul. Kita kena percaya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sesiapa sahaja yang mengkaji Al-Quran akan yakin dan percaya kepada keistimewaan yang ada pada Al-Quran itu. Ada beberapa perkara yang menunjukkan Quran sebenarnya kitab Allah Ta'ala. Bagi Quran ada sifat-sifat keistimewaan yang membezakan dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan lebih dahulu daripadanya, dan sangat jauh bezanya dengan buku-buku karangan manusia. Di antaranya ialah yang pertama, sesungguhnya Al-Quran datangnya dari Allah dan ia adalah firman-Nya, sehingga tidak ada hujah yang boleh menolak hakikat ini. Berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan peribadi Rasulullah SAW yang tinggi. Firman Allah Ta'ala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin." Surah Al-Baqarah ayat 23. Artinya, dan jika kamu dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buatlah satu surah sahaja sepertinya dan ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Quran sebenarnya kitab Allah Ta'ala, kata-kata Allah Ta'ala, daripada sifat ilmu Allah Ta'ala yang maha suci daripada segala kekurangan, yang tidak ada bandingan dan tandingan. Apalagi Quran ini dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, yang wajib bersifat benar, amanah, menyampaikan, dan sangat bijak. Disaksikan oleh musuh-musuh yang hidup semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada jalan untuk membohongi pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada alasan langsung. Mereka tuduh Nabi gila, bukan orang gila, orang cerdik, luar biasa. Mereka tuduh Nabi bawa ajaran sesat. Nabi seorang yang benar, yang amanah, sejak dilahirkan sehingga meninggal dunia. Dan Allah Ta'ala cabar kepada sesiapa sahaja sehingga hari kiamat.
Sekiranya kamu ragu, kamu syak, Quran yang aku turunkan kepada hamba-Ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila kamu reka buat satu surah sepertinya. Di mana orang-orang Arab melahirkan penyair-penyair, melahirkan ahli-ahli pidato, pengarang-pengarang yang boleh bercakap secara spontan, boleh menulis bila-bila masa sahaja, bukan sahaja perkara yang baik, termasuk perkara yang jahat. Kalau dia letak botol arak, dia boleh puji arak siapa beribu-ribu syair secara spontan. Dan di sana ada penyair-penyair yang dipilih oleh orang Arab, yang dikenali dengan 7 orang penyair, Al-Mu'allaqatus Sab'ah, di mana syair 7 orang ni dipuji dan dipuji, digantung di Kaabah, menunjukkan kepintaran mereka dalam bercakap, berucap dan menulis. Allah Ta'ala cabar mereka buat satu surah seperti Quran. Bila mereka mendengar Al-Quranul Karim, termasuk yang kafir, tergamam, tak boleh nak jawab. Sehingga hari ini ahli-ahli sains yang berkait dengan diri manusia, berkait dengan angkasa lepas, berkait dengan haiwan, berkait dengan apa saja, tidak boleh menyahut cabaran Allah supaya buat satu surah sepertinya. Buatlah undang-undang, buatlah peraturan nak lawan Quran, tak boleh selesai masalah. Menunjukkan Quran daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada orang mengaku Islam, tapi tak percaya hukum yang ada dalam Quran. Mengaku Islam, beratlah. Allah Ta'ala beri amaran, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Maka jika sekiranya kamu tak boleh buat macam apa yang ada dalam Quran itu, dan kamu tidak akan boleh buat sampai bila-bila, Tuhan kata, takutlah kamu akan api neraka. Takut pada api neraka, di mana umpan api neraka ni ialah manusia-manusia dan batu-batu. Manusia-manusia yang melawan batu-batu yang disembah, disediakan untuk orang-orang yang kafir. Yang kafir makna engkar, yang tak percaya, yang lawan Allah Ta'ala, khususnya lawan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Tak usah nak dalih lah, pekoh lah, wiyak lah, maqasid syariah lah. Wiyak tambah ke Islam senang. Duduk berdalih. Jangan duduk berdalih. Berdalih-dalih saja. Betapa terdapat di dalam Al-Quran itu bukan saja ayat-ayat yang ditujukan kepada manusia, tetapi ada juga ayat-ayat yang menyatakan perintah Allah kepada para malaikat. Bahkan dinyatakan juga ayat-ayat teguran kepada peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah tidak diterima akal bahawa Al-Quran itu dari ciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah, bukan ucapan dirinya. Diperintah oleh Tuhan, bukan darinya sendiri. Quran bukan rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran adalah ciptaan Allah Ta'ala. Dalam Quran ada ayat-ayat perintah yang ditujukan kepada malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah apabila Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku nak jadikan satu makhluk, iaitulah manusia, Adam dan zuriat keturunannya menjadi khalifah di atas muka bumi. Menjadi khalifah dengan makna akan hidup di bumi, mentarbiyah dan mengurus di bumi ini dengan perintah Allah. Lalu malaikat bertanya, adakah engkau nak jadikan makhluk yang akan melakukan kejahatan, yang menumpahkan darah, berperang di antara satu sama lain? Padahal kami sentiasa memuji dan memuja-Mu, wahai Tuhan. Mengapa tak suruh kami? Tuhan jawab, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Tuhan menyebut kelemahan malaikat. Mu tak boleh bertugas di atas muka bumi. Jibril yang membawa wahyi bawa ayat ni, termasuk ayat yang kata ke dia sendiri. Ayat yang kata kepada malaikat, mu tak boleh wahai malaikat. Patutnya malaikat ni tak cerita lah Tuhan kata ke dia. Ni Daud. Jibril menyampaikan wahyu sebagaimana dipermankan oleh Allah Ta'ala. Di sana ayat yang menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-'ama. Datang kepadanya seorang buta. Menunjukkan masam mukanya dan berpaling kerana datang kepadanya seorang buta. Diturunkan ayat ini menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang bercakap dengan pembesar-pembesar Quraisy. Apabila seorang sahabat yang buta Abdullah bin Maktum datang, Assalamualaikum ya Rasulullah, alimni mimma 'allamaka Allah. Ajar pada saya apa yang Tuhan ajar pada wahai Rasulullah. Dia tak nampak Rasulullah sedang bercakap dengan orang untuk mengajak pembesar-pembesar Quraisy masuk Islam. Oleh kerana Abdullah bin Maktum datang ganggu, maka Nabi berpaling, tunjuk masam muka, marah pada Abdullah bin Maktum. Allah Ta'ala turunkan ayat ini menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Ta'ala suruh Nabi berkahwin dengan menantu akak dia, in zawwajnakaha, dalam surah Al-Ahzab. Kami kawinkan engkau wahai Muhammad dengannya, dengan Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha ummul mukminin. Kerana Zainab ni ialah menantu kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang duduk panggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, padahal dia anak angkat, bukan anak Nabi. Allah Ta'ala menegur, jangan panggil Zaid bin Muhammad. Panggil Zaid bin Harithah, bin ayah dia. Allah Ta'ala nak buktikan bahawa anak angkat adalah anak angkat, bukan anak sungguh. Sehingga Allah Ta'ala lakukan dengan qada takdirnya, Zaid bercerai dengan Zainab binti Harithah. Dan Allah Ta'ala suruh Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahsh, menantu dia. Wa zawwajnakaha, turun ayat Quran. Tuhan sendiri yang akad nikah, bukan tukang nikah, bukan tuk qadi. Tuhan sendiri dengan wahyu. Zawwajnakaha, kami kahwinkan engkau wahai Muhammad dengannya, dengan Zaid bin Harithah. Ayat ini disebut dalam Al-Quranul Karim. Sudah tentulah Nabi tersangat rasa malu, takut hormat manusia. Orang akan kata macam-macam. Tuhan kata tidak. Maka Nabi menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, berkahwin dengan Zainab binti Harithah radhiyallahu anha. Ini semua disebut di dalam Al-Quranul Karim.
menandakan Quran bukan rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah firman Allah, kata-kata Allah. Walaupun demikian ada juga orang nak tunjuk nak tunjuk sombong, nak tunjuk pandai. Di antaranya di Mesir, Taha Hussein, Dr. Taha Hussein, seorang sastrawan Mesir, dalam penulisan dia mengatakan Quran ni Nabi Muhammad reka. Orang Mesir, bukan orang Melayu, orang Mesir. Orang Mesir. Tempat ada Universiti Azhar. Orang Mesir. Jangan ingat Mesir ni baik belaka. Firaun pun Mesir juga. Nabi Musa pun Mesir, Nabi Yusuf di Mesir. Firaun di Mesir juga. Azam Mesir je Mesir ni. Termasuklah Firaun, Mesir juga, orang Mesir Firaun. Taha Hussein membawa pemikiran basyariyatul Quran. Quran bersifat ciptaan manusia. Dikatakan Taha Hussein ini bertaubat pada akhirnya. Ada orang nasihat dia bertaubat. Alhamdulillah, kalau dia bertaubat sungguh. Presiden Habib Bourguiba, Presiden Tunisia, Presiden negara Arab yang sudah digulingkan, yang guling apa kena guling pula di Tunisia dalam tahun 60-an, mengatakan Quran adalah rekaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dia pandai bercakap, bijak, dia boleh buat Quran. Ini orang Arab. Dia juga yang kata puasa boleh menjejahkan ekonomi Indonesia. Jangan puasa. Puasa ni boleh menjejahkan pengeluaran negara. Dan dia sanggup kata Quran ni Nabi Muhammad buat. Ini semua orang yang mengarut. Yang mengarut dan dia tak mengaji, tak mengkaji pun, dia pakai kata je nak ikut barat, nak ikut orang putih. Terlalu nak ikut orang putih sangat, orang Arab pun tolak Quran. Nak ikut orang putih sangat. Sebab ni nak ikut orang putih sangat, orang Arab sanggup berperang sama-sama dia. Kerana nak ikut orang putih. Berperang sama dia pun ikut nasihat orang putih juga. Maka negara-negara dia sendiri pun orang putih atur. Orang putih tu kan atur mau jadi negeri ni, jadi negeri ni. Orang putih atur selepas kejatuhan kerajaan Osmania. Orang putih yang atur negara Arab ni buat kata, mungkin mau jadi raja sini, jadi sini. Ini dia. Tak beramal dengan Quran. Ada puak yang nak ajak balik pada Quran, dibunuhnya, dipenjaranya, ditekannya, ditindahnya. Ini orang Arab. Inilah Tuhan kata wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika sekiranya kamu orang Arab berpaling daripada Quran, Tuhan tukar kaum lain. Bukan orang Arab lagi, kaum lain yang akan beramal dengan Quran, berilmu dengan Quran, mengikut ajaran Allah. Dan memang Allah Ta'ala telah melahirkan ulama-ulama yang besar daripada bukan orang Arab. Imam Bukhari, orang Uzbekistan, Bukhari. Imam Muslim, Imam Ghazali, Al-Jurjani, Abu Hanifah, orang Iran. Imam Al-Qurtubi, orang Spanyol, bukan orang Arab. Banyak ulama-ulama yang besar tidak lahir dari negeri Arab. Kenapa? Orang Arab tak mengaji. Orang Arab tak mengaji. Orang Melayu kalau tidak mengaji, gitulah juga. Kalau orang Arab, tahu orang Arab tidak mengaji, Tuhan boleh tukar kaum lain yang mewarisi ilmu Islam. Kalau orang Arab Tuhan boleh tukar, maka Melayu kau boleh tukar lagi. Kalau tak ikut Islam ni, Tuhan akan pelihara agama dia sehingga hari kiamat. Di antaranya memelihara Al-Quranul Karim. Hari ini orang Arab tak bercakap mengikut bahasa Al-Quran. Dia bercakap mengikut bahasa pasar dia, tak bahasa Al-Quran. Jangan kita berasa pelik orang Arab tak erti Quran, kerana dia bercakap dengan bahasa pasar. Bahasa dia reka, bukan bahasa persuratan, bahasa Arab yang asal. Yang kedua, mestilah dengan bahasa Arab.
walaupun ia diterjemahkan kepada berbagai-bagai bahasa, tidaklah dapat mencapai hakikat maksudnya yang sebenar. Oleh itu terjemahannya sahaja tidak boleh dianggap Al-Quran. Jika orang yang bersembahyang membaca terjemahannya, saya tidak sah sembahyangnya. Hanya qiraat yang mutawatir, bacaan-bacaan yang diriwayatkan secara mutawatir sahaja yang dianggap sah. Adapun qiraat syadzah yang pelik tidak boleh dibaca di dalam sembahyang. Mutawatir yang dianggap sah itu ialah 7 Ibnu Katsir qari Makkah, Nafi' qari Al-Madinah, Ibnu Amir qari Syam, Abu Amr bin Ala qari Basrah, Asim, Hamzah dan Al-Kasai bukan Kani itu, qari dari Kufah. Dan 3 qari menjadi khilaf di kalangan ulama, iaitu Abu Ja'far, Yaqub dan Khalaf. Ada pun yang lain daripada mereka yang tersebut dianggap syadzah, bacaan yang riwayatnya tidak mutawatir. Berkata Al-Imam Al-Ghazali, pendapat yang menerimanya adalah qaul dhaif, menunjukkan Quran mestilah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab yang fasih, yang diriwayatkan secara mutawatir. Makna mutawatir di sini ialah yang diriwayatkan oleh lebih daripada seorang. Sampai 2-3 orang sahabat, 20 orang sahabat meriwayatkan. Yang meriwayatkan bersahabat pula, ramah pula, sehingga dikumpul hadis-hadis ini secara mutawatir. Kalau riwayat seorang dinamakan ahad. Mana banyak orang dengar Nabi baca. Contohnya Al-Fatihah. Ada riwayat Nabi baca bismillah dengan kuat. Ada riwayat Nabi baca dengan perlahan. Tak apa dengar baca bismillah. Maka ada ulama yang mengatakan bismillah daripada Fatihah. Ada ulama mengatakan bukan daripada Fatihah. Itu jadi khilaf ulama. Dalam bab ni tak apa. Umpamanya Maliki Yaumiddin dibaca dengan pendek mim. Itu riwayat yang mutawatir. Riwayat yang mutawatir diriwayatkan oleh banyak orang, bukan seorang. Riwayat ini yang boleh dibaca pada masa sembahyang. Yang ketiga, kepada sesiapa yang mahu mengetahui hakikat Islam itu dan memahami usul syariah, mestilah kembali kepada Al-Quran. Barang siapa yang nak faham Islam, yang belajar Islam, mesti kena belajar Quran. Bukan belajar baca saja, belajar makna dia, belajar tafsir dia, belajar ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkait dengan Al-Quranul Karim. Di antaranya ilmu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, nasikh dan mansukh. Ada ayat yang membatalkan ayat yang lain, am dan khas, iaitulah ilmu-ilmu yang berkait dengan Al-Quranul Karim. Termasuklah ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu al-balaghah. Al-balaghah ni ialah ilmu bayan, ma'ani dan bani'. Ilmu bahasa Arab yang tak ada dalam bahasa lain. Ilmu adab Arabi, sastra Arab. Dia kena tahu ilmu-ilmu ni untuk memahami Al-Quranul Karim. Mestilah mendalami dalam ilmu Quran, ilmu bahasa Al-Quranul Karim. Barulah dia boleh memahami hukum hakam yang berkait dengan Al-Quranul Karim dan kaedah-kaedah hukum yang berkait dengan usulul fiqh, kaedah-kaedah syarak. Dia kena tahu ilmu untuk memahami hukum-hukum Al-Quranul Karim. Firman Allah Ta'ala, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Surah Al-Ma'idah ayat 48. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran dan membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab dan ukuran untuk menentukan benar tidaknya. Tuhan menegaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami turunkan Al-Quran ini kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Tak ada yang tidak benar di dalam Al-Quran.
membenarkan apa yang ada dalam kitab zaman dulu. Membenarkan apa yang ada dalam kitab zaman dulu. Dan Quran juga menentukan benarnya, menentukan adilnya, menguasai, mengatasi segala kitab-kitab yang lain. Wa muhaiminan alaih, menyaksikan, menegaskan, menyatakan sehingga mengatasi segala kenyataan yang lain. Firman Allah Ta'ala, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu mereka. Ayat ini sebab nuzulnya ialah apabila pemimpin-pemimpin Yahudi berpakat sama-sama mereka, mari kita kecek Muhammad supaya Muhammad jangan hukum dengan hukum yang ada dalam Quran. Kita kecek dia, kita pujuk dia, wahai Muhammad, sila kamu selesaikan masalah kami, selesaikan masalah kami, hukumkan kami dengan hukuman yang molek, maka orang-orang kami akan ikutmu wahai Muhammad. Maknanya kalau mudah ikut apa yang ada dalam Quran ni, orang Yahudi bila masuk Islam. Lalu Tuhan tegah kepada Nabi, jangan ikut mereka wahai Muhammad, jangan ikut hawa nafsu mereka. Macam learning lah juga, ada orang kafir yang mai pujuk kita, tak usah jalan hudud ni, kalau tak jalan hudud kita masuk Islam, kalau tak jalan hudud ni kita akan sokong lah. Ni ayat ni lah ni, ayat ni. Maka ada orang kita takut tak kalah pilihan raya, tak boleh laksanakan syariat. Takut kalah pilihan raya, kalau kita laksanakan syariat ni orang tak sokong kita. Ini ayat dia, wala tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilaik. Jangan kamu ikut hawa nafsu mereka, mereka menggoda kamu sehingga kamu meninggalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Maka kita tidak boleh ikut malaikat, mengikut batas yang diizin oleh Allah Ta'ala, yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah kita tak boleh larang orang kafir makan babi, tak boleh larang orang kafir minum arak, itu hak agama dia. Itu tak apa Nabi buat. Sayyidina Umar, Abu Bakar, Umar pun ikut. Ini sempadan. Yang tak bolehnya kita minum sama, tak boleh. Kita minum sama-sama dia, duduk dalam majlis dia, raih ke dia, itu tak boleh. Dia nak minum, itu hak dia, terpulang pada dia. Dari segi nak mengenakan orang bukan Islam dengan hukum hudud, ini bergantung pada ijtihad. Ada riwayat mengatakan bahawa Nabi menghukum orang-orang Yahudi dengan hukum Islam. Ada riwayat mengatakan Nabi menghukum orang Yahudi dengan hukum yang ada dalam kitab mereka, terpulang pada mereka. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw 'arid anhum. Fa in tu'rid anhum fala yadruka syai'a. Jika sekiranya mereka datang kepadamu wahai Muhammad SAW, maka kamu boleh hukum dan kamu boleh biarkan mereka. Biarkan mereka hukum mereka. Di sini ada khilaf kalangan ulama. Ada ulama mengatakan Nabi suruh orang Yahudi hukum dengan hukum mereka kerana hukum hudud ada dalam Taurat, sama dengan apa yang ada dalam Quran. Maka ulama-ulama yang berpegang berdalil ini mengatakan orang bukan Islam dihukum juga. Di sana ada ulama mengatakan dia beri pilihan kepada mereka dengan hukum mereka sendiri. Ulama mengatakan begitu. Maka terpulang mereka hukum dengan hukum mereka sendiri. Ini pandangan para ulama. Ini boleh, ruang yang boleh kita mengambil kira dalam kita melaksanakan hukum syariat Islam. Perkara yang Nabi izin,
Umpamanya dalam masalah az-zani wa zani faydu kullu wahidin minhumma mi'ata jaldah. Orang berzina lelaki dan perempuan hendaklah disebab sebanyak 100 sebatan. Sebab 100 sebab. Kalau dia berzina, dia tak kahwin lagi, dia sebab dengan 100 sebatan. Lalu seorang sahabat daripada Ansar mengadu ke Nabi, wahai Rasulullah, hak kita nak ukur sebab ni kuruh dah. Kuruh Rasulullah. Tinggal pada ni kulit dengan tulang je, tapi gagah lagi tinggal kulit dengan tulang pun. Hak ni. Kalau pukul kena tulang dia. Rasulullah nak buat mana? Nabi kata, idribuhu bi'ushkalin min shimrah min ma'ati shimrah. Nabi kata, pukul dia. Nabi kata, sebab dia dengan ranting yang ada 100 cabang dia. Dengan pukul sekali, Nabi kata. Maka Nabi suruh sebab juga orang yang uzur ni dengan 100 batang rating. Ambil rating hok rengang-rengang tu, berkah-berkah 100, tang sekali atas belakang dia. Buat syarat. Nabi kata, buat. Idribuhu bishimrah mi'ata shimrah. Pukul dia dengan ranting yang ada 100 shimrah, darbatan wahidah, sekali pukul. Maka ada ulama mengatakan boleh dihukum sebab kepada orang yang uzur nak dikenakan hukuman sebab dengan 100 ranting sekaligus dipukul sekali dia, tak diangkat ranting tak diangkat lebih tinggi pada kepala itu dalam semua sebatan. Bila orang dengar hukum Islam ni, oh rupanya hukum Islam ni tak sakit, cuma malu je. Malu je. Bukan macam hukum yang ada pada hari ini. Gini pun takut juga ke hukum Islam. Baguslah orang takut ke hukum Islam. Kita nak suruh orang takut ke hukum. Ni orang tak takut ke hukum. Hukum bunuh orang tak takut. Bila orang tak takut pada hukuman, bermakna tak boleh mengatasi masalah. Hukum Allah ni hukum yang Tuhan masukkan kehebatan dalam hati manusia. Nakalam min Allah. Hukum lain tak masuk dalam hati manusia. Ini kena faham pada. Firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Suratul Maidah ayat 3. Artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agama kamu, dan telah kucukupkan kepada kamu nikmatku, dan telah kuredha Islam menjadi agama ad-din kamu. Ayat ini menyatakan Quran adalah kitab yang disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Semua perkara yang berkait dengan kehidupan manusia di atas muka bumi ada dalam Quran. Yang berkait dengan roh, berkait dengan jasad, berkait dengan akal, berkait dengan tubuh badan seorang, berkait dengan keluarga, anak isteri, jiran, berkait dengan masyarakat, berkait dengan politik pemerintahan negara, berkait dengan ekonomi, kehidupan manusia nak cari makan, berkait dengan semua perkara, langit, bumi, dunia, akhirat, semua ada di dalam agama Islam yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, yang tidak ada di dalam kitab yang lain. Firman Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ila an-nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Surah Ibrahim ayat 1. Artinya, kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita yang banyak kepada cahaya terang benderang yang satu dengan izin Tuhan. Tuhan mereka ke arah jalan Tuhan yang maha kuasa lagi maha terpuji. Quran adalah kitab yang Tuhan turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia daripada az-zulumat.
Az-zulumat ni kegelapan yang banyak. Ila nur, kepada cahaya yang satu. Kegelapannya banyak. Gelap akidah, gelap akhlak, gelap dalam semua perkara. Gelap perkara-perkara agama, perkara ideologi. Az-zulumat, gelak-gelak yang banyak. Ila nur, cahaya yang satu. Ini hikmat. Gelak tu banyak, cahaya satu je. Ajaran-ajaran tu banyak, yang betul Islam satu saja, yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Oleh itu, wajiblah beriman kepada Al-Quran itu secara ijmal, secara umum, secara borong, dan tafsil, yakni huraian, bahawa ia daripada Allah, bahawa ia memberi kebahagiaan kepada manusia di dunia dan di akhirat, membersihkan jiwa, membetulkan amalan, membaiki semua keadaan, dan menyatakan yang paling baik kepada manusia. Sesiapa yang tidak percaya begitu, kafirlah ia, walaupun dia bersemayang, berpuasa, berzakat dan berhaji. Walaupun dia semayang, dia puasa, dia pergi Mekah ratus-ratus kali pun, pergi haji ratus-ratus kali pun, tak percaya pada mana yang ada dalam Quran tu, maka sia-sialah amalannya. Wallahu a'lam.